Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, Arifah, Amira, Irish boleh buka kamera kejap tak? Ustaz nak ambil gambar. Nak ambil gambar kehadiran yang paling awal. Arifah dengan Irish buka kamera kejap. Buka kamera tak ada masalah Suara tutup dulu. Mungkin Arifah dia tengah betulkan tudung kot. Okey. Hari ini kita seperti biasa kita akan mempelajari satu topik dalam pendidikan Islam. Kita tahu dekat belakang kita ni ada gambar ikan ni. Ikan. Okey. Suara Ustaz tak ada. Okey, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dengar balik suara Ustaz. Okey. Okey, Ustaz minta Arifah dengan Irish buka kamera sekejap. Buka kamera. Okey. Ustaz nak ambil gambar ni. Okey. Okey, bismillah. Bagus, Arifah tak buka. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, hari ini kita berada di dalam kolam dalam kolam ataupun dalam akuarium. Okey, Ustaz Arab yang ada pada pagi ini akan lebih merasai perjalanan kelas kita pada pagi ini dengan lebih mendalam, dengan lebih untuk mengatakan lebih rasa seronoklah untuk belajar pada hari ini. Okey, kita akan teruskan kepada kelas kita pada pagi ini. Seperti biasa, Ustaz tak nak ambil masa lebih lama sebab sian kawan-kawan ada yang datang dah masuk lebih awal. Kita mulakan dengan membaca doa mula belajar. Mari kita tadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Okey, selesai kita baca doa. Okey, sebelum kita pergi pada tajuk kita pada pagi ini kan, Ustaz nak tanya pada murid-murid yang rahmati Allah SWT sambil melihat ciptaan Allah SWT di dalam air. Nampak apa kat belakang Ustaz tu? Nampak apa? Nampak ikan. Nampak ikan. Nampak ikan. Okey. Ikan ni salah satu ciptaan Allah. Maka kita nak tahu apa topik kita pada pagi ini. Apabila kita kena tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Okey. Nabi pergi ke Gua Hira. Nabi terima apa? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Boleh buka mic. Siapa nak jawab boleh buka mic. Siapa nak tahu? Nur Safia, apa jawapan kamu? Nabi terima apa? Turun tutup. Okey. Nabi SAW menerima wahyu berupa apa dia? Siapa nak jawab? Putri Zulaika? Tahu tak jawapan dia? Nur Irish? Sebab dia Ustaz, lagi sekali Ustaz. Okey. Nabi SAW pergi ke Gua Hira, menerima wahyu pertama berupa surah
Okey, siapa tahu? Surah apa? Fi Malayuyah kita panggil dia fi Malaysia, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia kita panggil membaca, bacalah. Fil Arabiyah al-kalimah fil Iqra. Iqra. Iqra bermakna bacalah. Tapi kita nak tahu surah apa, Iqra bismi rabbika adalah surah daripada surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, dan kita kena tahu bahawa Al-Quran itu merupakan apa? Merupakan siapa boleh jawab? Al-Quran itu merupakan semua tak jawab ni. Siti Sarah. Apa dia first tadi? Kitab. Jauh nak jumpa jawapan dia. Okey. Maka tajuk kita pada pagi ini adalah tentang kitab. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Okey. Maka hari ini kita nak tentang beriman kepada kitab. Okey. Jom kita tengok buku teks kita. Okey. Ustaz nak buka buku teks Ustaz. Okey. Dah jumpa. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Kita segenap tahu dan kita sedia maklum bahawa muka surat berapa? Muka surat 72. 72. Muka surat 72. Okey. Beriman kepada kitab. Kita sedia maklum bahawa Al-Quran merupakan salah satu kitab yang kita perlu imani. Hilang pula muka surat. Yang perlu kita imani, dan kita dia merupakan panduan kepada umat manusia, umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan terpesong, yang tidak akan orang kata diselewengkan sehinggalah ke hari akhirat. Okey. Ustaz nak tunjuk pada kamu. Okey, Ustaz warnakan. Dia kata apa? Mengapa? Dia kata okey, mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan, sebagai kitab panduan hidup saya? Mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Dia tanya pada audien, pada tetamu. Okey. Ustaz nak minta seorang baca lah. Siapa yang Ustaz nak suruh baca ni? Dalam buku teks saja kan? Okey, siapa nak baca? Angkat tangan. Assalamualaikum Aufa. Aufa dan Azra. Okey. Siapa nak baca? Siti Sarah. Nak baca? Siti Sarah. Safiah ni kejap. Iris Dania, silakan tafadhal untuk baca nombor 1. Buka mic. Menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul. Yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Bagus. Tepukan kebenaran. 1, 2, 3. Terbaik kebenaran. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada dalil. Dalil Al-Quran surah An-Nisa. Siapa nak baca? Siapa baca ayat Quran? Diam terus. Okey, kalau tak ada siapa yang angkat tangan, Ustaz bacalah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kewajipan beriman kepada kitab Allah. Ini yang Ustaz highlightkan. Okey. Okey, Siti Sarah nak baca dalil Al-Quran. Okey, boleh buka mic. Okey. Boleh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi. Apa dia? Apa dia? Wa rasulih wal kitab. Okey, wal kitab. Wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitab kitabi billadzi anzala min qablu. Min qabl. Okey, waqaf Okey, baca maksudnya. Wahai orang yang beriman. Okey, pandai. Telah beriman kepada Allah dan Rasulan dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulan serta ke kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Pandai. Okey, berikan kita tepukan kebenaran pada Siti Sarah. 1, 2, 3. Terbaik kebenaran bacaan dalil Al-Quran yang baik. Yang baik, yang memuaskan daripada Siti Sarah. Lama tak dengar apa murid yang baca dalil. Asyik ustaz je yang baca. Okey, kita sambung semula buku teks kita. Okey. Nombor 2 dia kata apa? Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah yang mesti kita patuhi. Kita wajib beriman. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Okey, selesai. Okey, kita dah tahu yang pertama apa dia? Bahawa adanya dalil tentang Al-Quran, tentang kitab. Yang kedua, kita dah tahu tentang Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Tetapi sekarang Ustaz nak tanya murid-murid yang hadir pada pagi ini, ada berapa kitab yang wajib kita imani? Okey, 1, 2, 3, 4. Berapa kitab yang ada di atas muka bumi ini, yang ada dalam sepanjang sepanjang kehidupan manusia, nabi-nabi yang sebelum ini, ada berapa kitab yang Allah Subhanahu Taala telah turunkan? Boleh tunjuk dekat skrin. 1, 2, 3 ataupun 4. 4. Okey, Iris kata, okey, sebab tunjuk nombor berapa? Set 1, 2, 3, tunjuk nombor kat skrin. Okey. Zulaiha buat 4, Hafal buat 4 ke 3 tu? Amira tu 4 ke 5? Okey, tahniah semua tunjuk 4 terbaik kebenaran, semua betul. Okey, yang pada 4. Okey, sekarang kita nak tengok kepada muka surat yang berikutnya. Sebelum kita akan pergi kepada slot gamifikasi yang pertama. Okey. Sebelum tu kita pergi kepada ni kitab Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang zaman. Ustaz nak seorang murid baca apakah maksud Kitabullah.
Kitabullah. Okey. Silakan yang pertama saya nak baca ni yang Kitabullah tu. Safia. Tak baca lagi Safia ni. Safia boleh baca Safia? Juk. Boleh. Dengar suara Safia. Alfa Azra. Say hi. Hi. Dah ada mic belum? Dah boleh cakap? Suara. Boleh Alfa? Boleh cakap? Masa lagi ada masalah teknikal suara mic tu. Tapi tak apa. Kalau boleh dengar Ustaz bercakap, itu pun dah bersyukurlah. Okey, Safia. Tolong baca apakah maksud Kitabullah. Silakan. Kitabullah bermaksud kelima Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariah dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diridai Allah. Okey. Boleh kalau Ustaz nak minta Safia sebut kita Safia dah sudah. Okey, terima kasih Safia. Tepukan kebenaran. 1 2 3. 1 2 3. Terbaik kebenaran. Okey. Al-an umpat dulu. Ustaz nak persilakan Putri Zulaika untuk bacakan nama kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Silakan. Putri Zulaika, buka mic. Putri Zulaika buka mic. Mic tak buka. Okey. Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Okey. Kedua, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Okey. Kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, terima kasih Putri Zulaika. Tahniah kebenaran. Mungkin kita akan tertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu Taala menurunkan 4 kitab ini kepada 4 nabi dan rasul saja? Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala yang Maha mengetahui. Kita perlu tahu bahawa kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Ada kisah-kisah kalau murid-murid rajin baca tentang sirah Nabi, ada diceritakan kenapa kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kenapa kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa? Kenapa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa? Dan akhir sekali, kenapa kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Sebabkan kita perlu tahu yang Al-Quran ini, yang akhir sekali Allah turunkan Al-Quran ini, telah mencakupi, telah merangkumi semua ajaran yang terkandung daripada kitab-kitab yang terdahulu. Ini bermakna Al-Quran ini adalah sebagai salah satu panduan penyelamat kepada masalah-masalah dan juga perkara yang berlaku berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan kehidupan yang wujud pada kaum yang terdahulu. Dan bila dikatakan bahawa Al-Quran ini adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang terdahulu, mengandungi kepada ajaran-ajaran yang terdahulu. Bayangkan Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengandungi ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu.
Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya Nabi. Kita lihat macam tu. Dan murid-murid, bila dikatakan bahawa semua ajaran yang ada daripada kitab-kitab yang terdahulu, kitab Zabur, Taurat dan Injil ada dalam Al-Quran itu, kan, dia orang kata dilengkapkan, maka kita perlu tahu bahawa masalah, kita perlu tahu bahawa orang kata kemungkaran dan juga masalah dan juga kehidupan masyarakat yang tidak betul itu, yang berlaku pada umat Nabi terdahulu, berlaku dalam kehidupan Nabi ataupun kehidupan umat akhir zaman. Sebab tu Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Apa yang tak berlaku pada kehidupan Nabi yang terdahulu, dia berlaku dalam apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul yang terdahulu, dia berlaku pada zaman kita. Masya Allah, kita umat akhir zaman, kita kena kuatkan diri kita dengan berpegang betul-betul dengan Al-Quran, baca maksud Al-Quran, baca sirah Nabi, ambil tauladan, ambil ibrah dan sebagainya, murid-murid. Okey, murid-murid, kita berhenti dahulu. Kita pergi kepada permainan gamifikasi kita yang pertama untuk sesi PDPR kita. Okey, nak main game tak? Nah, main game tak? Senyap je. Nak, ingatkan tak nak? Okey, kita pergi ya. Kita pergi permainan gamifikasi kita. Dum dum dum. Okey. Okey, ini permainan gamifikasi kita. Ustaz pun tak pilih lagi permainan apa nak main. Beriman kepada kitab. Kita main beriman kepada kitab. Mainan yang mana satu? Ni. Kita main ni lah. Ni. Okey. Kita masuk permainan kereta api nama dia. Permainan kereta api. Okey. Kita ambil masa sedikit. Kalau dengar dia punya muzik ni kan, suspense ni. Okey, tak apa, nanti usahakan kongsikan permainan ni kepada kamu. Okey, beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab untuk adalah apa? Beriman kepada apa? Nabi terakhir siapa? Nabi terakhir. Nabi apa? Nabi Muhammad. Buka mic tau nak jawab. Allah pecah. Alhamdulillah. Saya tahu tau, dia kena tembak belon jatuh tu yang pecah. Okey, soalan nombor 2. Okey. Mana kita api lah makna ni. Aduh. Sabar. Apa soalan dia? Kitab Allah. Kitab Allah tu apa? Kitab apa? Cepat jawab. Al-Quran. Al-Quran. Allah pecah. Ambil emas. Nabi Muhammad. Okey, jangan. Ustaz tinggi sangat dia punya ni. Allah pecah lagi. Macam mana nak ni kan? Nak jatuhkan kan? Aduh, kita Allah. Sekejap. Ni macam bahasa sikit tau mainan ni. Awak kena jatuhkan dia betul-betul. Jangan sampai dia pecah. Okey. Okey. Macam mana nak jatuhkan ni? Saya pecah. Pecah lagi. Macam mana lah Ustaz nak menang okey, tak apa kita mana nak ambil mana. Okey, sampai. Okey, kita sedia.
Allahu Akbar. Alah, masa dah tamat. Tak sahab. Okey. Sekarang kita cek mainan lain dah. Mainan tu agak susah untuk kamu nak main nanti. Okey, kita cek mainan lain. Okey, beriman kepada kitab. Okey. Okey, kitab ini. Okey. Kita jawab sama-sama permainan gamifikasi. Okey, kita keluar. Okey. Kita jawab sama-sama soalan pertama. Orang Islam, okey, jangan belum keluar. Okey. Orang Islam wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan, bahawa Allah telah menurunkan berapa buah kitab? 4 atau 5? 4. Betul. Betul. Okey. Kita soalan nombor 2. Kitab Allah bermaksud dan kalam Allah yang diwahyukan kepada para apa? Nabi dan Rasul. Nabi Rasulullah. Nabi dan Rasul. Okey, betul. Soalan yang ketiga. Kitab Allah mengandungi dadat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengandungi apa? Syariat. Hidayah. Syariat hidayah. Hidayah. A ke B? B. Jawapan dia salah. Jawapan dia adalah syariat. Syariat itu bermaksud ajaran. Ajaran. Okey. Kitab suci apa dia? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ke Zabur? Al-Quran. Betul. Terbaik. Okey. Beriman kepada kitab adalah salah satu daripada rukun Islam ataupun rukun iman? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Okey, rukun Islam terbaik. Rukun Islam ke rukun iman? Salah. Rukun iman. Salah. Okey, rukun iman. Kan kita kata beriman. Kita tak kata kita ni. Okey, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ke Nabi Musa alaihissalam? A ke B? B? A ke B? Siapa? Okey, jawapan B kita tengok Zabur salah, jawapan Nabi Daud. Nabi Musa terima kitab Taurat. Okey, soalan ketujuh. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, betul. Soalan yang ke-8. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa? Nabi Isa. Okey, betul. Cemerlang. Okey, yang terakhir soalan yang ke-10. 10 lah. Soalan ke-9. Kitab Al-Quran terpelihara hingga hari kiamat. Betul atau salah? Betul. Terbaik. Dan yang terakhir, yang ke-10. Kesan beriman kepada kitab Allah ialah hidup tidak tenteram ataupun mendapat syafaat Al-Quran. Syafaat. Betul. Tahniah, terbaik kebenaran. Okey. Nak permainan ini tak? Nak. Okey, nanti Ustaz kongsikan permainan ini kepada kamu selepas selesai. Dan yang penting, kalau masuk permainan ini dia suruh isi nama penuh, isi nama betul tau. Nama panjang, jangan isi nama pendek, Siti je. Okey. Okey.
Okey, kita balik semula kepada kelas kita pada hari ini. Kita nak habiskan sikit lagi pengisian kita. Okey, insya-Allah. Okey, nanti Ustaz akan kongsikan game tadi. Semua dah seronok kan. Seronok dengan game gamifikasi tadi. Sekarang ada satu lagi game. Satu lagi game. Kita nak habiskan topik kita sikit lagi. Kita dah baca tentang kitab Allah. Masuk kitab Allah, kita dah tahu tentang jenis-jenis ataupun bilangan kitab. Sekarang kita pergi yang terakhir, kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kesan beriman ada lagi tak? Dah habis dah. Okay. Tinggal ikrar je lah. Ikrar ni tak apa, nanti kamu boleh baca sendiri. Okey. Kesan beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesan beriman. Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni Ustaz baca ni. Alamak dia terikut. Okey. Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Maka Ustazah ataupun Ustaz Abang pun jawab. Dia jawab, Luqman, kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Antaranya, pertama, iman. Dia kata apa? Allah Akbar. Iman semakin bertambah. Kita beriman kepada kitab, iman kita tambah. Itu yang paling penting. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Kitab kita kitab Al-Quran. Kita perlu yakin bahawasanya di akhirat nanti kita nak lepas daripada azab di Yaumul Mahsyar. Aku kata nak kena tunggu lama dekat Yaumul Mahsyar untuk dihisap, untuk dihitung amalan kita baik dan buruk sebelum kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ditentukan pembalasan. Maka kita perlu dapatkan syafaat. Syafaat ini bermaksud pertolongan. Maka salah satu pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan adalah daripada Al-Quran, selain daripada syafaat Nabi SAW. Bagaimana? Kena banyak baca Al-Quran lah. Okey, yang seterusnya, hidup menjadi tenang dan teratur. Hidup menjadi tenang dan teratur itu mustahab. Kita hidup, kita berpandukan kepada ajaran Al-Quran. Indahnya hidup bersyariat. Apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita, kita belajar daripada apa yang ada, yang yang disediakan, yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Seterusnya, masyarakat sejahtera. Sebab apa masyarakat tidak sejahtera? Kerana hidup dia telah jauh daripada ajaran Al-Quran. Semua nak hidup dengan hawa nafsu sendiri. Semua hidup nak, orang kata, hidup demi untuk keuntungan dunia semata-mata. Masya Allah. Dan yang terakhir, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sesuatu benda yang baik, kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan kasih sayang Allah, mardatillah, kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nak dapat syafaat Al-Quran. Siapa nak syafaat Al-Quran? Angkat tangan. Semua nak syafaat Al-Quran. Semua nak dapatkan syafaat. Semua nak dapat pahala bila baca Al-Quran. Okey, murid-murid. Yang belakang ni Ustaz bagi awak baca sendirilah. Yang ikrar saya beriman kepada kitab Allah ni, awak baca sendirilah. Okey. Sekarang kita dah selesai pada pelajaran kita dalam buku teks pendidikan Islam. Okey, Ustaz tengok ada lagi tak bawah ni? Rasa tak ada dah. Dia kata apa? Syafaat itu bermaksud pertolongan. Ini syafaat bentuk pertolongan. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan
datang memberi syafaat, iaitu pertolongan kepada pembacanya. Jangan gantikan akhirat. Kita jangan fikirlah, Ustaz, Al-Quran tu bentuk macam orang ke? Bukan. Kita tak tahu Al-Quran tu bentuk macam mana. Allah SWT saja yang tahu. Kalau Al-Quran tu umpamalah kita, Al-Quran tu ibarat macam kita, seorang ni nak beri kita duit, nak beri bantuan pada kita kan, contohlah kan, kita mesti akan kata kena selalu mengingati dia, ataupun tak naklah macam tu, kita ubah benda contoh yang lain. Contoh kita, Al-Quran ini adalah satu syafaat, memberi pertolongan. Kalau Al-Quran tu nak beri pertolongan pada kita di hari yang sangat hiruk pikuk, hari kiamat kelak nanti, takkan kita tak pernah nak membaca dia, takkan kita tak pernah mentadabbur ataupun membaca maksud tafsir Al-Quran. Tidaklah kalau orang kata dah baca habis Iqra 6, takkan kita tak nak baca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itulah yang akan memberi syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Bila kita banyak baca Al-Quran, dia akan kenal, oh ini Amira ni, Amira selalu baca Al-Quran. Maka Al-Quran pun beri syafaat. Ni Safia dan Nia ni selalu baca Al-Quran, kita boleh bagi dia syafaat. Begitulah yang selain daripada tu. Wallahu alam. Kita akan akhiri kelas kita dengan satu lagi permainan gamifikasi. Nak tak permainan gamifikasi? Mesti nak tak? Senyap je. Nak tak game? Satu lagi. Nak. Okey, ini game yang terakhir. Okey, game yang terakhir kita akan kongsikan kali ni. Ustaz akan minta awak untuk dapat masuk link dia link dia je. Ustaz akan bagi link dekat dalam Google Meet ni. Mana ni? Okey, assign a homework Ustaz kelas ni. Okey. Okey. Kita cuba sekali pertama. Okey. Okey. Okey, standby. Ustaz akan bagi link daripada kamu. Sekejap. Okey. Kita tengok je Ustaz turunkan. Okey, nampak? Okey. Ustaz bagi kamu ni, kamu masuk link ni. Okey, Ustaz share link ni, copy link address. Kemudian kamu masukkan sekejap Ustaz bagi ni. Share VR ni. Okey, copy link. Ustaz bagi pada kamu di sini. Okey, tengok dekat bahagian chat. Okey, tekan link dekat bahagian chat tepi ni. Okey. Semua dah masuk, baru Ustaz tekan start. Tekan dekat link bahagian chat tepi tu. Okey, tak apa. Google Meet tu tak hilang. Awak tekan dia pergi kat game. Google Meet awak. Okey, Sofia dah masuk. Pun Sarah dah masuk. Wah, okey, lagi. Ambil Adisha dah masuk lagi. 3 orang je. Tak best lah 3 orang je lawan. Siapa lagi nak masuk ni? Rasa ada siapa lagi? Amira, Hawa, Air, Putri Zalaika. Okey. 5 orang. Ada lagi tak nak masuk? Tekan link yang dekat bahagian chat tu.
Kalau tak ada tak apalah kan. Kalau tak sempat nak masuk sini, boleh masuk kemudian. Puteri Zulaikha dah masuk. Tak lagi ni. Puteri Zulaikha tak masuk lagi. Safia tak masuk lagi. Arifah tak tekan lagi. Okey, dah masuk lagi. Siapa? Puteri Zulaikha dah masuk. Cepat, lagi siapa nak? Iris dah masuk. Azra Aufa dah masuk. Okey. Amira dah. Sekejap saya tengok. Arifah. Arifah tak tekan link tu lagi. Safia Dania. Ni Iris Dania. Safia tak tekan link lagi. Tekan link dekat bahagian chat tu. Okey, kalau tak ada tak apalah. Yang siapa tak masuk dia kemudian. Okey. Bersedia kepada murid-murid yang ikuti kelas pada pagi ini, kita akan mulakan interaktif game dengan kiraan 3 2 1. Okey. Dia nak keluar sekejap. Okey, game dah bermula. Okey. Okey, siapa yang dah jawab dia akan Okey, ada lagi 3 orang tak jawab lagi, cepat. Dua orang lagi, 3 orang kita jawab. Okey, thumbs up. Okey. Okey, next slide. Tengok, tu saya pertama. Oh, Safia mengandung. Safia telah mengatasi yang lain. Kita tengok lagi dekat selepas ini. Okey. Soalan yang kedua. Allah telah menurunkan Allah telah menurunkan lah. Okey, 5 orang dah jawab soalan yang kedua. Okey. Sofia, Azra, Puteri Zulaikha. Zulaikha sampai 2 kan? Okey, habis masa. Okey, kita tengok carta siapa yang ni telah leading. Okey, Safia lagi mendahului. Nombor 2 Amira Khairi dan 3 Amira. Okey, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Sekejap. Okey. Okey, tengok siapa yang selesai untuk soalan yang berikutnya. Time's up. Time's up. Okey. Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat. Okey.
Soalan yang keempat. Okey, masa dah habis. Kita pergi soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Okey. Okey. Siapa boleh jawab soalan yang kelima? Okey. Okey. Tak apa. Kita berhenti dahululah. Okey. Sekarang ni Ustaz okey, dah keluar jawapan. Jawapan dia adalah yang ketiga. Okey. Sekarang ni Ustaz nak berhenti dahulu. Kita tengok leaderboard ni. Setakat mana Safia mendahului dengan 4,680 markah, diikuti oleh Amira Alisha 3,670 markah, dan yang ketiga Amira Khairina binti Azma 3,660 markah. Okey. Ustaz berhenti dahululah. Puteri Zulaikha, banyaknya nama awak ni. Yang lain-lain kita akan bagi awak link ni kemudian. Okey. Ustaz berhenti dahulu sebab lama ni mainan interaktif ni. Okey, nanti Ustaz buat semula. Okey, Ustaz ingin okey. Terima kasih semua murid-murid yang ikuti PDPR pada pagi ini. Tadi permainan kuiz tadi tu ada 15 soalan, banyak tu. Kamu boleh main sendiri. Tapi Ustaz akan kongsikan nanti hasil daripada permainan interaktif tu. Bila kamu masuk game quiz tu, siapa markah paling tinggi, saya akan kongsikan pada pukul 5 petang nanti. Macam pertandingan lah ni. Okey. Dan murid-murid yang akan tonton rakaman video ini, bolehlah ikuti permainan gamifikasi melalui link yang Ustaz akan kongsikan sebentar lagi selepas habis kelas ini. Dan Ustaz ucapkan terima kasih kepada murid yang hadir bersama untuk kelas PDPR Pendidikan Islam tahun 3 pada hari ini. Syukran jazilan. Dan kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang.